Hari ni kita test melintang pula. Biasa duk buat secara menegak. Sebab ada orang cakap kalau menegak ni dia nak masuk dalam YouTube, dia tak cantik. Jadi kita cubalah meraihkan. Cuba melintang. Tapi melintang dia tak nampak cantik. Dia punya pandangan background. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fadhil Ustaz Farouk. Kita insya-Allah hari ni kita tajuk baru tajuk baru iaitu waktu solat. Waktu solat dan juga perkara sunat sebelum solat. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah. Kita slow-slow, kita mula dulu slow-slow ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya sama-sama kita diberikan kesempatan, peluang serta kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berada sekali lagi di dalam majlis ilmu pada pagi ini untuk kita meneruskan bacaan kitab kita Hidayatus Sibyan, tajuk bermula masuk waktu sembahyang. Jadi kita nak belajar tajuk baru hari ini, iaitu berkaitan dengan cara untuk kita mengetahui masuknya waktu setiap 5 jenis solat. Kita dah tahu sebelum daripada ini, minggu lepas intro ringkas kita dah beritahu, iaitu 5 jenis sembahyang yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Nama, kita dah belajar nama bagi sembahyang 5 jenis, dan hari ini pula kita nak tahu pula bagaimana cara untuk kita tahu waktu dia. Kerana nama yang kita belajar minggu lepas, zuhur ataupun subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, itu nama bagi sembahyang, bukan nama bagi waktu. Nama bagi sembahyang. Jadi sembahyang ni dia ada nama dia, dan juga dia ada waktu yang kita mesti tahu. Jadi pagi ni kita akan bincang iaitu waktu. Kita nak tahu bila waktu masuk dia, bila waktu habis dia secara ori ataupun secara real, bukan berdasarkan kepada jam. Adapun sebelum daripada ni kita belajar ataupun dari segi praktikal kitanya memang majoriti kita berpandukan kepada jam. Tahu masuk waktu berpandukan kepada jam. Jaranglah kita melihat secara real, secara yakin masuk waktu berpandukan kepada pergerakan matahari. Jadi hari ini kita nak tengok cara masuk waktu berpandukan kepada pergerakan
matahari. Itu adalah level yang pertama yang telah kita belajar di awal dulu dalam syarat sah masuk waktu. Kita dah belajar level-level masuk waktu. Cuma hari ini kita detailkan, iaitu level yang pertama, masuknya waktu secara yakin, iaitu kita melihat sendiri bagaimana peredaran dan pergerakan matahari turun, naiknya matahari menentukan masuknya waktu 5 jenis sembahyang yang kita dah belajar. Sembahyang yang bernama subuh, sembahyang bernama zuhur, sembahyang bernama asar, dan sembahyang bernama maghrib. Dan last sekali ialah sembahyang yang bernama isya. Dia ada waktu dia. Jadi waktu itu, nama itu bukan nama bagi waktu, bukanlah kata waktu zuhur. Waktu zuhur itu sebenarnya ialah waktu sembahyang yang bernama zuhur. Itu kita ringkaskan panggilan dia waktu zuhur. Masuk tak lagi waktu zuhur, masuk tak lagi waktu asar, masuk tak lagi waktu maghrib. Sebenarnya maghrib itu bukan nama bagi waktu, tetapi maghrib itu nama bagi salat. Nama dia punya penuh dia ialah masuk waktu sembahyang yang bernama zuhur. Bagaimana cara untuk kita tengok, bagaimana cara untuk kita tahu masuknya waktu berdasarkan kepada peredaran ataupun pergerakan turun naiknya matahari. Baik, kita terus kitab kita muka surat 14 di bawah sekali, iaitu perenggan yang terakhir, paslun itu. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, faslun, bermula sembahyang fardu yang 5 waktu, yang telah itu kita dah baca, cuma kita ulang sahaja. Bermula sembahyang fardu yang 5 waktu. Jadi bermula sembahyang fardu yang ada, sembahyang tu yang ada dalam 5 waktu. Iaitulah sembahyang 5 tu, iaitu zuhur. Yang ini sembahyang yang bernama zuhur, dan asar, dan sembahyang yang bernama asar, dan maghrib, dan sembahyang yang bernama maghrib, dan isya, dan sembahyang yang bernama isya, dan subuh, yakni dan sembahyang yang bernama subuh. Baik, terus kepada tajuk hari ini, iaitu waktu. Kita dah tahu nama solat, dan kita nak tahu pula waktu setiap 5 jenis solat. Bermula waktu zuhur, yakni bermula masuknya waktu sembahyang yang bernama zuhur. Itu dia tu punya cara baca kitab ni tuan-puan. Dia kena takdir barulah kita faham. Dia kena takdir benda yang tidak ada dalam kitab, sebab kitab ni ringkas. Jadi kita kena bawa, datangkan ayat yang penuh untuk mudah kita faham. Itu cara ataupun teknik baca kitab turas. Jadi kita boleh tahu orang baca kitab turas ini sama ada dia baca betul tanpa dia berguru, atau memang dia ada sanad, ataupun dia belajar daripada guru, dia ambil daripada guru, dia ambil cara baca daripada guru. Ini kita boleh teris berdasarkan cara baca dia. Walaupun dia baca mafhum, tidak menjadi isu di antara teknik mafhum dan teknik harfiah. Ada orang dia nak berselindung di sebalik mafhum, katanya baca mafhum. Kita boleh tahu juga walaupun orang baca itu secara mafhum, kita boleh teris juga dia ambil daripada guru ataupun dia baca ikut kepahaman sendiri. Ini penting tuan-puan, untuk kita boleh tahu, boleh detect, boleh teris supaya kita tidak tertipu dengan orang-orang jadian hari ini, ustaz-ustaz jadian hari ini sangat banyak berkeliaran di media, di medsos, kerana akhir zaman ini macam-macam muncul. Ada orang panggil macam-macam palsu, dunia yang palsu hari ini tuan-puan. Macam-macam yang kita mesti kenal, yang kita mesti tahu yang sebenar supaya kita tidak tertipu. Ini penting. Jadi kita boleh tahu, cara baca tu pun dah kita boleh tahu sebelum cara dia hurai. Cara baca itu step pertama. Step yang kedua, tengok cara huraian. Kalau cara huraian tidak mengikut gaya, trend para ulama kita, dia akan menyebabkan ada ketidaktepatan. Walaupun nampak macam betul, tapi tidak tepat. Yang lagi-lagi lah yang jauh tersasar. Itu penting dari segi cara untuk kita kenal pasti metodologi
ulama turas yang sebenar. Bermula waktu zuhur, yakni bermula masuknya waktu yang bernama zuhur. Jadi kita nak tahu tuan-puan, masuk waktu zuhur, habis waktu zuhur. Satu persatu kita nak belajar. Bila masuk waktu zuhur, bila tamat waktu zuhur, bila masuk waktu asar, bila tamat waktu asar, bila masuk waktu maghrib, bila tamat waktu maghrib. Satu persatu. Iaitu mula masuk waktu zuhur tu, iaitu daripada gelincir matahari. Jadi mula daripada gelincir matahari. Mula masuk waktu zuhur bila start dia? Iaitu mula gelincir. Tu min tu, bayan tu, mula daripada tu. Mula daripada, dia panggil min ibtidaiyah. Mula daripada gelincir matahari. Mula sedikit sahaja matahari bergerak ke arah timur ataupun ke arah matahari jatuh, bergerak sedikit tu dia panggil gelincir. Sedikit sahaja bergerak ke arah matahari jatuh, maka mula masuk waktu yang bernama zuhur. Waktu sembahyang yang bernama zuhur. Tak perlu bergerak banyak, bergerak sedikit saja dah mula masuk waktu zuhur. Mula gelincir matahari. Gelincir tu daripada mana? Ni, daripada pertengahan langit. Daripada tengah langit. Pada tu dipanggil pada tu dipanggil nisbah. Pada ni nisbah penglihatan mata, nisbah pandangan mata, bukan nisbah hakiki. Ni bukan hakiki, nisbah pandangan mata kita. Baik. Jadi kesimpulannya tuan-puan, kita nak tahu bila mula masuk waktu zuhur. Tamat sekejap lagi. Kita tengok dulu bila mula masuk. Ini orang dulu sangat cekap tuan-puan. Orang tua-tua kita secekap. Dia tak ada jam dulu. Ini kita nak belajar back to basic balik. Kembali balik to asas. Orang tua kita dulu cekap tak cekap tanpa ada jam. Jam ni baru saja kalau orang tua kita. Jadi walaupun jam tak ada, walaupun radio tak ada, televisyen tak ada zaman dulu tuan-puan, tapi orang tua kita dia tahu bila masuk waktu zuhur, dia tengok matahari, dia boleh tahu dah ini zuhur dah masuk separuh, zuhur dah masuk suku, zuhur dah hampir nak habis. Orang tanya kita tanya mak kita, mak tahu dari mana zuhur dah nak habis? Dia kata tengok matahari. Kita tanya mak kita macam mana mak tahu zuhur dah nak masuk? Tengok matahari, dia kata. Baik, tengok pergerakan matahari ini boleh menentukan masuknya waktu zuhur dan habisnya waktu zuhur. Baik, bila tuan-puan mula masuk waktu zuhur dengan pergerakan matahari? Dia mula masuk waktu zuhur apabila matahari ini bergerak sedikit ataupun dia gelincir sedikit daripada arah mana? Arah matahari jatuh ataupun arah timur. Nak ambil nisbah mana? Iaitu nisbah ketika mana matahari berada di tengah langit. Tengah langit ni tuan-puan, kata ulama, tengah ini maksud tengah dia panggil tengah majazi. Bukan hakiki. Bukan langit tu dibahagi dua, tidak. Tetapi tengah ini tengah yang majazi sahaja. Yang andaian sahaja pada pandangan mata kita. Macam mana kita nak tahu ketika mana matahari berada di tengah langit? Iaitu ketika mana matahari berada di puncak. Orang tua kata matahari berada di atas kepala. Kalau kita berdiri, matahari betul-betul berada di tengah langit, ataupun dia panggil di betul-betul bersamaan dengan kepala kita. Dia tak condong ke kiri dan tak condong ke kanan. Itulah dia panggil matahari sedang berada di tengah-tengah langit, iaitu bersamaan dengan kepala kita kalau kita berdiri. Ketika mana kita berdiri, kalau matahari berada di tengah-tengah langit, beberapa saat sahaja, tak banyak, tak lama, dia tengah langit, matahari bergerak tengah langit, dia tidak, ketika mana dia berada di tengah, dia tidak mengambil masa yang lama. Kata ulama falak, beberapa saat sahaja dia berada di tengah itu, kemudian dia akan cenderung
ke arah matahari jatuh, maka apabila dia cenderung sedikit ke arah matahari jatuh, ketika itu mula masuk waktu zuhur. Dan ketika kita cenderung, ketika kita berdiri di tengah matahari ni tuan-puan, ketika tu dia tidak akan mengeluarkan bayang-bayang. Bayang-bayang kita tidak ada. Kenapa? Kerana matahari berada di tengah langit. Itulah kita nak kenal matahari berada di tengah langit ataupun dia belum, dia dah cenderung. Dia dah gelincir belah matahari jatuh. Dia dah gelincir arah timur. Kalaulah dia berada di tengah langit, ni kepala kita, kalau matahari berada di tengah-tengah kepala kita, maka dia tidak akan menerbit ataupun mengeluarkan bayan-bayan kita. Kita duduk berdiri tengah, memang ketika tu tidak ada bayan-bayan. Apabila dia gelincir sahaja, maka keluarlah sedikit bayan. Maka sedikit bayan itu tanda bahawa matahari sudah bergerak ke arah timur, iaitu ke arah matahari jatuh. Maka itulah mula masuk waktu zuhur. Melainkan tuan-puan, di dalam 1 tahun dia akan ada 2 bulan dipanggil Zillul Zawal. 2 bulan yang akan ada bayan-bayan remban. Bila bayan-bayan remban ni? Ketika matahari berada di puncak, tetap ada bayan-bayan. Dia tetap keluar bayan-bayan. Tetapi dia bukan setiap bulan. Dalam 12 bulan Hijri, hanyalah 2 bulan sahaja, iaitu bulan 4 dan juga bulan 9. Bulan 4 dan juga bulan 9. 2 bulan ni sahaja yang ketika mana matahari berada di puncak, bayan-bayan tetap ada. Maka kalaulah kita nak tahu waktu zuhur masuk pada bulan ini, bulan remban ni, bulan 4 dan bulan 9 ini, kita kena tolak bayan-bayan yang ada. Ketika tengok matahari duduk puncak, bayan-bayan berapa inci? Contoh bayan-bayan 2 inci, maka kita nak tahu, sekejap lagi kita akan tahu masuk waktu asar. Bila? Tengok. Habis dia. Okey, settle masuk mudah. Kita nak tengok pula. Sebab masuk tak kira bayan, dia kira gelincir sahaja. Yang nak tahu tamat waktu zuhur ni kira bayan-bayan. Tu penting. Ingat tuan-puan, masuk mudah, tengok gelincir saja matahari di puncak, gelincir sedikit belah timur, maka masuk waktu zuhur. Nak habis waktu zuhur, baru kita kira bayan-bayan. Baik, qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Dan habis waktunya waktu zuhur. Settle. Masuk dah settle, nak kira habis. Tamat. Bila tamat waktu zuhur? Dan tamatnya, yakni habisnya waktu zuhur, dengan jadi bayan-bayan sesuatu itu seumpama apabila bayan-bayan ataupun kita panggil objek, kita letak objek, keluarnya bayan-bayan. Dan apabila jadi bayan-bayan itu sama ukuran dengan objek yang kita letak, kalau kita letak objek itu 5 kaki ataupun 5 inci, maka bayan-bayan dia akan ada 5 inci. Maka apabila bayan sama dengan objek yang kita letak, maka itu tanda tamat ataupun habis waktu zuhur. Apabila habis waktu zuhur, dia auto, dia mula masuk waktu asar. Tu. Iaitu yang kata sama ni, sama panjang ukuran objek dengan bayan ni. Kalaulah bayan kita 5 inci, objek yang kita letak 5 inci, itu tanda dia dah masuk asar. Dia pergi mula masuk asar. Dan bayan tu akan lebih. Bayan itu makin lebih, makin masuk asar lah. Kita letak objek 5. Tiba-tiba bayan jadi 5,5, bayan jadi 6. Itu memang makin panjang lah bayan. Sebab apa? Sebab asar dah makin masuk, makin lama. Tapi kalau tak cukup bayan, tak cukup 5 inci lagi, kita letak objek tu 5 inci, 5 cm, bayan tak sampai lagi 5 cm, ataupun bayan belum sampai lagi, mana belum masuk waktu asar lagi, belum habis zuhur lagi. Tapi bayan tu, yang nak kira tu, iaitu bayan yang lain
daripada bayan remban. Bayan remban tak kira. Maksud apa tuan-puan? Maksud dalam 1 tahun, dia ada bayan yang lebih. Iaitu bayan lebih apa? Waktu matahari di puncak, sepatut tidak ada bayan. Tetap waktu tu ada bayan. Dalam setahun ada 2 kali. Dia panggil ziluz zawal. Bayan-bayan remban ini. Maka ditolak. Kalaulah bayan remban itu, kita ambil contoh 2 inci. Waktu di puncak ada bayan. Berapa bayan tu? 2 inci. Waktu bayan tu mesti ditolak. Tak dikira untuk nak tahu masuk asar. Kenapa? Kerana bayan itu adalah bayan yang lahir, yang keluar pada waktu remban. Sepatutnya dia tidak ada bayan. Ketika mana matahari berada di puncak. Matahari berada di tengah-tengah langit. Baik, mudah saja. Dan daripadanya, ini mula daripada sama panjang dengan bayan-bayan sesuatu tu, sesuatu objek tu. Ataupun kita berdiri, kita ni berapa tuan-puan? Kita ni 5 kaki. Kita berdiri, kita tengok bayan kita tu sama tinggi dengan kita, sama panjang dengan kita. Baik. Samalah nak letak objek pun boleh, ataupun nak letak diri kita sendiri pun boleh sebagai objek. Kita nak tahu qadar ataupun ukuran saiz panjang bayan-bayan. Kita tahu kalau sama dengan objek, itu tanda habis waktu zuhur. Tanda habis waktu zuhur, dan dia auto masuk waktu asar. Sebab dia tidak ada perenggan waktu. Maksudnya dia tidak ada border, dia tidak ada sempadan. Melainkan yang ada sempadan ialah waktu zuhur. Di antara waktu duha masuk zuhur, dia ada sempadan ataupun ada border. Adapun lain daripada waktu tu, dia tidak ada border, dia secara auto terus masuk. Dan daripadanya, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dan daripadanya, dan mula daripadanya. Daripada mana? Daripada sama panjang bayan-bayan dengan sesuatu objek. Awal waktu asar. Jadi mula masuk waktu asar. Bila nak tahu mula masuk waktu asar? Apabila habis sahaja zuhur dengan sama-sama panjang bayan objek dengan objek itu, maka auto masuk asar. Tu awal, dan daripadanya awal waktu asar. Dan daripada mula sama-sama panjang dengan bayan-bayan sesuatu objek itu, awal waktu asar, yakni mula masuk waktu asar. Dan berkekalan ia waktu asar. Berkekalan tu hingga bila? Hingga jatuh matahari sekalian matahari. Jadi kita nak tahu pula tuan-puan, masuk waktu asar kita dah tahu apabila sama-sama bayan. Ini kita ingat tuan-puan, level ataupun standard masuk waktu secara yakin kita boleh tengok berdasarkan pandangan mata kita. Sekiranya cuaca ataupun iklim ataupun keadaan cuaca itu normal, cuaca yang normal, kita boleh berpandukan kepada matahari secara real. Adapun sekiranya matahari itu tak nampak, itu barulah kita berpandu kepada alat-alat lain. Dan berkekalan ia matahari tadi, waktu asar tadi, hingga jatuh matahari sekalian matahari. Jadi apabila habisnya, masuknya waktu asar, habis dia waktu asar bila? Disyaratkan habis waktu asar ini, jatuh matahari, dan syarat pula mesti sekalian bulatan matahari itu jatuh ataupun tenggelam. Maksud jatuh ni tenggelam. Syarat dia tenggelam sekalian bulatan matahari, baru habis waktu asar, auto masuk waktu maghrib. Dia berbeza dengan waktu subuh. Kalau habis waktu subuh, dia naik walaupun sedikit matahari, tak disyaratkan naik matahari sekalian bulatan.
untuk pastikan tamat waktu subuh. Tu beza dengan subuh di antara maghrib. Masuk maghrib ataupun habis waktu asar, syarat dia kena jatuh sekalian matahari. Maka maka tu tafriq bagi kata masuk waktu asar. Maka habislah waktu asar. Apabila jatuh sekalian matahari, maka tamat ataupun habislah waktu asar. Baik, dan daripadanya, apabila habis waktu asar, dia auto masuk waktu maghrib. Dan daripadanya, dan mula daripadanya, daripada jatuh sekalian bulatan matahari tu. Mula jatuh saja sekalian matahari, tenggelam sekalian bulatan matahari, awal waktu maghrib. Yani mula masuk awal masuknya waktu sembahyang yang bernama maghrib. Mudah saja. Dia auto. Dia tidak ada border. Dan berkekalan ia waktu maghrib tu. Dan berkekalan ia waktu maghrib tu. Berkekalan tu hingga hilang syafaq yang merah. Hingga hilang syafaq, yakni mega yang merah. Apabila hilang mega-mega, di kaki langit, dia apabila tenggelamnya matahari, maka apa dia tinggal? Kesan. Tenggelam bulatan matahari, dia akan meninggalkan kesan syafaq ataupun dia panggil mega merah. Dan kita nak tahu, habis waktu maghrib, apabila hilang kemerah-merahan ataupun hilang mega merah yang berada di ufuk ataupun berada di kaki langit, tepat tenggelamnya ataupun arah tenggelamnya matahari, dia panggil timur, timur barat. Jadi barat, matahari naik arah barat, kemudian matahari jatuh arah timur. Silap. Matahari naik arah timur, matahari jatuh arah barat. Timur dia akan naik, kemudian dia jatuh belah barat. Jadi arah barat. Tu dia ada dah. Dia kata arah mana yang kata syafaq merah tu, mega merah. Hilang mega merah tu sebelah ini arah matahari jatuh, arah barat. Arah matahari jatuh itulah mega merah. Mega merah. Di dalam ilmu falak, tuan-puan, ada bincang di dalam kitab Ajaib Makhluqat. Dia ada bincang kesan aura, dia panggil. Tenggelamnya matahari, aura dia ataupun kesan dia akan kelihatan warna kemerah-merahan. Itulah dia kita panggil mega tu, yang kita panggil mega merah. Mega merah tu dia panggil aura ataupun kesan tenggelamnya matahari, dia akan meninggalkan kesan kemerah-merahan. Yang kita panggil warna merah itu dia panggil mega ataupun syafaq merah, mega merah. Maka daripadanya, dia bersambung pula apabila tamat waktu maghrib, dia bersambung dengan isyak. Maka daripadanya, jadi mula daripada apa? Nya tu. Mula daripada habis mega merah ataupun hilang mega merah, mula apa? Waktu maghrib. Mula apa? Mula waktu maghrib. Yani mula habis waktu maghrib. Maka daripadanya, mula daripada habis mega merah tu, habis waktu maghrib, mula tamat waktu maghrib. Apabila tamat waktu maghrib, iaitulah awal waktu isyak.
masuk waktu isyak. Awal masuk waktu yang bernama isyak. Dan berkekalan ia waktu yang bernama waktu sembahyang yang bernama isyak. Jangan waktu isyak, waktu sembahyang bernama isyak. Silap tadi. Dan berkekalan ia waktu isyak, maksud waktu isyak tu waktu sembahyang yang bernama isyak. Sebab kita dah tahu yang kata waktu tu isyak tu nama bagi sembahyang, bukan nama bagi waktu. Dan berkekalan ia waktu isyak hingga naik fajar sadiq. Dia berkekalan hingga naik fajar sadiq. Fajar sadiq ni kita panggil apa? Fajar ni kita panggil cahaya. Sadiq ni yang benar. Kenapa panggil sadiq? Yang benar? Benar masuknya waktu. Apabila naik saja cahaya tu, cahaya yang putih, yang melintan di kaki langit, maka tanda masuk waktu subuh. Itu dipanggil benar. Benar apa? Benarlah tanda ini masuknya waktu sembahyang yang bernama subuh. Adapun satu lagi fajar, cahaya yang kazib, cahaya yang memanjang di kaki langit. Ini kazib. Dia panggil fajar, cahaya yang dusta, cahaya yang bohong. Kenapa bohong? Tak masuk waktu lagi. Sebab tu dia sekejap dia timbul, dia akan hilang. Sekejap dia timbul, dia akan hilang. Dan warna dia biasanya warna merah kemerahan. Baik. Iaitu yang kata fajar sadiq ni, cahaya yang benar ni, iaitu awalnya, permulaannya putih. Permulaannya warna putih yang melintan di langit. Yang ni, di langit sebelah matahari naik. Dia melintan di kaki langit. Arah mana kita boleh nampak dia akan muncul di arah matahari naik, iaitu arah timur. Ini dia signal. Sebelum matahari nak muncul, dia akan ada dulu. Dia punya sinar awal, dia punya cahaya awal sebagai signal matahari akan muncul. Jadi signal matahari muncul, dia panggil fajar. Dan kesan matahari hilang, dia panggil mega merah. Cahaya awal sebelumnya matahari muncul, sinar awal sebelum matahari muncul, dia panggil cahaya, dia panggil fajar sadiq. Kesan hilangnya matahari kita panggil megar merah ataupun syafaq merah. Baik, syafaq. Baik, itu fajar sadiq. Dan akhir fajar sadiq ini, dia berakhir dengan apa fajar sadiq? Dia berakhir dengan warna merah. Warna merah tu dia akan naik matahari. Dan daripadanya, dan dua kali. Dan mula daripada muncul fajar tu, masuk waktu subuh. Mula masuk waktu subuh. Bila naik je fajar sadiq, tengok ada je fajar sadiq, itulah mula masuk, awal masuk waktu subuh. Dan berkekalan ia waktu subuh tadi, waktu sembahyang bernama subuh tadi, hingga naik sedikit matahari. Apabila muncul saja matahari, walaupun separuh, walaupun 1/3, tak sampai 1/2 lagi, ataupun bahasa mudah kita panggil 1 juzuk saja, tak kisahlah 1 juzuk tu 1/3, 1/2, 1/4, muncul saja matahari, maka habislah waktu subuh. Apabila muncul sahaja matahari, maka habis waktu sembahyang subuh. Baik, mudah saja tuan-tuan. Yang mudah kita ekspreskan. Apabila habis waktu subuh, maka dia akan bersambung, dia akan ada waktu tahrim sekejap. Kemudian terus kepada waktu duha.
Baik, terus tajuk baru. Kita baca sikit dulu tajuk ni, kemudian kita akan sambung minggu depan. Baik, qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Baik, saya tahu. Jadi waktu subuh tu, dia habis waktu subuh, dia masuk waktu tahrir, lebih kurang 27 minit ataupun setengah jam, barulah dia masuk waktu duha. Barulah dia masuk waktu duha. Dan waktu duha tu pula, terus berkekalan hingga mana? Terus berkekalan waktu duha tu hingga masuk waktu zuhur. Hingga gelincir waktu zuhur. Baik, qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Faslun. Faslun ni macam biasalah. Ayat al-hajibu baina syai'aini. Al-hajib. Faslun ni pemisah di antara dua subtopik. Bukan topik besar, tapi subtopik. Topik kecil ni kita panggil subtopik. Jadi topik kecil kita sebelum daripada ni waktu sembahyang. Dia cerita berkaitan dengan waktu sembahyang. Masuk pula topik seterusnya, ataupun fasal seterusnya kita panggil. Fasal seterusnya. Fasal apa? Nak bincang tentang perkara sunat sebelum daripada sembahyang. Perkara sunat sebelum daripada sembahyang. Jadi sebelum takbir Allahu Akbar ada beberapa perkara sunat. Ini mudah saja tuan-tuan. Bermula pekerjaan yang sunat. Ini bermula urusan ataupun pekerjaan, perbuatan ataupun perkataan yang sunat dikerja akan pekerjaan tu dahulu daripada sembahyang. Yani sebelum daripada sembahyang. Apa dia? Khabar. Iaitulah dua perkara. Bermula tu macam biasalah jadi mubtada, iaitu tu jadi khabar. Yang ban dan iqamah tu jadi badal. Ban dan iqamah tu jadi badal. Badal kepada apa? Badal kepada dua perkara. Baik. Perkara sunat sebelum daripada sembahyang ni apa dia? Dua perkara. Apa dia dua tu? Tu dia kata badal tu. Azan dan iqamah. Ban di sini apa? Azan dan iqamah. Ban dengan makna azam lah. Ban ni bahasa kita lah. Azam di sini ni dia panggil apa ni? Dia panggil azan kerana masuk waktu. Bukan azan kerana lain. Banyak sebab azan. Azan kerana melahirkan anak. Azan kerana terbakar. Azan kerana nak musafir. Jadi banyak sebab disunatkan azan. Dipanggil perkara sunat azan. Jadi ni kita bincang ni khusus spesifik kepada sunat azan sebelum solat. Jadi di sini azam dan iqamah ni iaitu azan kerana apa? Kerana masuk waktu dan azan kerana nak mendirikan sembahyang. Azan kerana masuk waktu dan azan kerana nak mendirikan sembahyang. Ada azan masuk waktu, nak iklan kata masuk waktu, dan ada azan nak mendirikan sembahyang. Kita bukan sembahyang di awal waktu. Jarak jauh dah. Masuk waktu lebih kurang setengah jam. Masuk waktu dekat sejam dah. Maka ketika kita nak solat di tengah-tengah waktu tu, maka sunat juga kita azan. Sunat juga kita azan dan kita iqamah. Oh, kita hari ni nak cepat, dia qomak je lah. Dia qomak saja nak cepat. Dia tinggal kata sunat azam tu. Sebenarnya kalau kita sembahyang jauh dah daripada waktu, masuk waktu lama dah, walaupun di awal waktu tu kita azan. Tapi oleh kerana azan saja tak solat lagi, kita solat jarak jauh, masa tu di antara awal waktu kita azan di awal waktu dengan kita solat, maka sunat kita azan. Azan apa dia panggil? Bukan azan masuk waktu, bukan azan iklan masuk waktu. Azan kerana mendirikan sembahyang.
Cuma dia beza. Beza dari segi apa? Beza dari segi sunat. Sunat azan, ya. Yang kedua, sunat volume suara itu sekadar mana? Tak disunatkan jahar. Sehinggalah orang sampai guna mikrofon, sampai apa tu, semua Korea kita dengar. Kita nak semayang pukul berapa? Nak semayang isyak pukul 10. Lepas tu azan nak semayang isyak ni, azan guna mikrofon. Mikrofon masjid. Memang terkejut orang tuan-puan. Orang kata apa ni Tok Bilal ni pukul 10 baru azan ni. Dia kata tak betul Tok Bilal ni. Lepas tu azan pukul 8.36 tadi lah isyak. Ini azan apa pukul 10 ni? Dia terkejut orang. Jadi azam ni nak masuk waktu sunat, cuma qadar suara volume itu tak sunat jahar. Sunat qadar mana? Qadar didengar oleh orang yang nak mendirikan semai jemaah. Kalau kita 3 orang aja, qadar suara boleh didengar oleh orang 3 orang aja. Tak perlulah kuat-kuat. Maksud jahar itu sekadar didengar oleh diri kita dan orang yang nak semayang berjemaah serentak ataupun bersama-sama dengan kita. Kita ada semayang, kita game, kita musafir ni 5 orang aja, satu biji kereta 5 orang musafir. Maka kita berhenti nak mana-mana, kita azan dulu. Azan ni jangan kuat lah. Siapa nak dengar? Kita je lah. Geng-geng kita je lah yang dengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita je boleh 2-3 orang je dengar. Baik. Dan iqamah. Dan sunat yang keduanya ialah dan iqamah. Dan iqamah, dan sunat juga iqamah. Ni tak apalah, yang sunat iqamah ni kita maklum. Kita jarang tinggal iqamah ni. Biasanya tinggalnya azam je. Biasa tinggalnya azan. Maka sunat bagi laki-laki itu perbuat keduanya. Maka sunat bagi laki-laki perbuat keduanya, azan dan iqamah. Azan dan iqamah ni bagi siapa? Bagi laki-laki. Laki-laki yang buat, yang azan dan iqamah. Dan sunat bagi perempuan itu iqamah juga. Adapun bagi perempuan tu sunat iqamah saja. Kalaulah perempuan nak semayang sama dia orang, makmum perempuan, jemaah pun perempuan, maka dia qamak saja, jangan duk azan. Bahkan haram azan. Haram perempuan azan kerana nak mendirikan solat ataupun kerana nak mengilan masuk waktu. Kenapa? Ilah dia kerana menyerupai lelaki. Ni ilah dia ada di dalam kitab Mughni Muhtaj, ada dalam kitab I'anatul Talibin. Kenapa yang haram ni? Kerana menyerupai lelaki. Lelaki dia azan nak mendirikan sembahyang ni, dia eksklusif untuk lelaki sahaja. Dia tak dibenarkan untuk perempuan. Nak mendirikan sembahyang dan nak iklan masuk waktu. Adapun azan lain, sah perempuan pun. Azan lain, kan banyak kita sebut tadi, beberapa perkara disunatkan azan. Ada azan masuk kerana terbakar. Ada azan disunatkan nak musafir. Ada azan disunatkan ketika mana bayi kita baru lahir. Sunat azan dan iqamah. Sunat azan dan iqamah. Maka boleh tak perempuan azan bayi yang baru lahir? Sah ke tidak? Lepas ke tidak sunat? Sah. Tak ada lelaki. Tak ada lelaki. Doktor yang azan. Siapa doktor tu? Doktor perempuan. Yang azankan bayi kita ni. Bayi perempuan, bayi yang baru lahir ni. Boleh ke tidak? Sah. Maksud dia tak haram dan dapat pahala sunat. Ya, haram di sini ni, haram apa ni? Haram azan masuk waktu. Dia qomak aja. Kalau perempuan, geng-geng dia ni qomak saja.
Jadi kita maklumlah kaedah umum tu. Kaedah umum ni tiap-tiap lelaki, tiap-tiap perempuan menyerupai lelaki haram. Sebaliknya sama juga. Tiap-tiap lelaki menyerupai perempuan haram. Tak kisahlah dia merupa dari segi pakaian. Pakaian haram. Tak boleh. Cara jalan. Cara jalan tak boleh. Sebab tu cara pondan tu. Kena tegur pondan ni pasal apa? Geng pondan ni kena tegur. Wajib tegur dia. Kerana haram menyerupai perempuan. Sama ada serupa dari sudut pakaian, menyerupa dari sudut suara dia, sengaja nak buat suara macam perempuan, sama ada menyerupai dari sudut rambut, dia saja simpang rambut panjang, sanggul pula. Simpang rambut panjang tu tak apa lagi lah, tapi dia sanggul pula. Sanggul macam apa? Macam perempuan. Pakaian pun macam perempuan, sanggul rambut pun macam perempuan. Baik. Tu haram. Baik, sikit lagi tuan-puan. Masa dah hampir nak cukup. Kita nak berhenti sebelum 1 jam. Macam biasa kita tak lama tuan-puan. Sebab setiap minggu kita tak perlu baca lama. Dan disyaratkan bagi orang yang ban dan iqamah itu 3 perkara. Ni last tajuk yang akan datang tu, syarat azam tu kita akan bincang minggu depan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dan syarat bagi orang yang ban, syarat bagi orang yang azan dan iqamah itu 3 perkara. Yang ni 3 syarat. Syarat bagi orang yang nak mendiri ataupun nak azan, diri orang yang nak melaungkan azan, diri orang yang nak melaungkan iqamah, mesti ada 3 syarat. Barulah sah. Barulah dapat pahala sunat. Apa dia? Pertamanya Islam. Pertamanya kena orang yang azan itu Islam. Barulah sah azan dia. Dan keduanya, daripada 3 syarat itu, mumayyiz. Ni syarat nak mendirikan azan apa ni? Azan takdi, azan iqamah dan azan nak masuk waktu ataupun nak solat. Azan iqamah pula. Azan iklan masuk waktu ataupun azan nak mendirikan sembahyang dan iqamah. Apa dia yang kedua? Mumayyiz. Ini orang ataupun kanak-kanak yang ada ciri-ciri ataupun ada sifat-sifat tamyiz. Apa dia ni? Orang yang dah capai level matan usia dia. Walaupun kanak-kanak. Kanak-kanak ini dia panggil kanak-kanak yang mumayyiz. Kalau balik dia tak panggil kanak-kanak dah. Dia tak panggil kanak-kanak dah, dia panggil balik lah. Balik ni orang yang dah balik, orang yang dah sampai umur. Sebelum sampai umur tu, kita panggil apa? Kita panggil kanak, kita panggil kanak-kanak. Maka kanak-kanak ni ada kanak-kanak yang belum mumayyiz, ada kanak-kanak yang dah mumayyiz. Ada 2 kategori. Kanak-kanak terbahagi pada 2 kategori. Iaitu kanak-kanak yang belum mumayyiz, kanak-kanak dan yang telah mumayyiz. Kita nak tahu apa dia mumayyiz itu. Kanak-kanak dibezakan kepada 2 kategori ni, iaitu dibezakan berdasarkan apa? Berdasarkan keupayaan akal dia, keupayaan kematangan akal dia. Mumayyiz ini apa dia? Iaitu orang, kanak-kanak yang dah mampu ataupun yang dah boleh membezakan antara sesuatu yang najis ataupun tak najis. Dan ada qaul yang mengatakan, ada pendapat, ada ulama mengatakan kanak-kanak yang dah mampu istinja sendiri. Jadi level ni lah level dipanggil keupayaan akal dia dah capai kematangan untuk apa? Untuk membezakan antara sesuatu yang baik dengan tak baik ini, sesuatu yang najis dengan sesuatu yang tak najis, dan dah mampu untuk istinja sendiri. Level tu umur itu tu dipanggil mumayyiz. Qaul mu'tamad, dia tak
kisah umur berapa. Kalaulah 5 tahun, tapi keupayaan dia punya akal dia, kematangan akal dia dah tinggi, dah boleh istinja sendiri, dah makan sendiri, kecil basuh sendiri, kita mak dia tengok suci, berak basuh sendiri, mak dia tengok suci, tahu najis, tahu kotor, tahu ni najis, ini tak najis, ini kotor, dia tahu. Umur 5 tahun dikira mumayyiz walaupun belum 7 tahun. Itu qaul yang mu'tamad. Adapun qaul dhaif dia kira umur, iaitu qaul dhaif dikira umur 7 tahun. Apabila 7 tahun, maka biasanya level keupayaan akal dia dah capai level yang boleh untuk berdikari, istinja sendiri, makan pun boleh urus sendiri, tahu beza di antara sesuatu benda itu najis ataupun tak najis. Baik, sekiranya kanak-kanak ini mumayyiz, maka boleh dia azan. Sah dah kita suruh dia azan, sah dah kita suruh dia iqamah. Anak-anak kita dah boleh ajar dia. Masuk waktu aban. Azan umur berapa? 7 tahun. Azan cantik, kita ajar cantik, bacaan cantik, semua tu kita akan bincang akan datanglah. Cara-cara nak mengungkapkan azan itu akan datang. Tapi ini cara diri dulu, bukan cara diri azan. Ini diri orang yang nak melakukan azan dulu. Ada mesti 3 cara. Baik, settle. Jadi boleh anak-anak kita latih, pastikan bacaan dia tu cantik semua, kemudian dia tu umur 7 tahun pun dah sah untuk kita suruh dia azan dan dia iqamah. Ketiganya, laki-laki. Tak bolehlah suruh anak-anak kita perempuan. Kalaulah nak latih sama kita tu tak apalah. Kenapa? Kita dah sebut tadi laki-laki. Tiada sah perempuan dan tak boleh khunsah. Maka, ini minggu depan. Maka jika ada ia orang yang nak azam itu, didiri, yakni dilantik akan orang nak azam tadi, bagi keduanya oleh imam, keduanya azan iqamah tu, jadi orang yang nak dilantik, orang yang nak azan dan iqamah ni dilantik oleh imam, dilantik oleh pemerintah, maka iaitu 6 syarat. Kalau dia dilantik oleh pemerintah nak jadi tok bila, mesti ada 6 syarat. InsyaAllah 6 syarat ini kita akan sambung minggu depan. Wallahu a'lam. Jadi yang mudah tutupan kita ekspreskan dia supaya kita cepat. Yang agak praktikal, yang agak nampak macam susah, walaupun tak susah, nampak saja macam susah, maka kita slow-slow, kita hurai detail sikit. Tapi kalau yang mudah-mudah itu kita ekspreskan, kita ekspreskan. Faiz tanya, kalau solat duha awal 15 minit sebelum waktu duha, boleh ke? Kalau tak masuk waktu lagi memang tak sah. Dia kena masuk waktu dulu. Soal kita nak terus awal waktu terus mula sembahyang sunat duha, bukan waktu afdal, tak menjadi isu, sah. Cuma kita tak dapatlah waktu afdal. Duha ni sama juga dengan tahajud, dia ada waktu afdal dia. Dia ada waktu afdal dia. Pak Ik kata apa? Tak cukup 27 minit. Tak cukup setengah jam. Tu waktu tahrim. Kena lepas waktu tahrim. Kena lepas waktu tahrim dulu. Lepas waktu tahrim, baru kita terus masuk waktu duha. Barulah terus masuk waktu duha. Dia ada perenggan dia tu. Baik. Settle. Tajuk minggu depan apa dia? 6 syarat Tok Bilal. 6 syarat Tok Bilal.
Baik, tahrim tu maksud apa? Tahrim tu tahrim khas. Dia ada tahrim umum. Dia ada tahrim khas. Tahrim khas ni tahrim yang tertentu bagi individu tu. Iaitu selepas saja dia sembahyang solat subuh, selepas saja sembahyang subuh dah masuk waktu tahrim bagi dia. Selepas subuh dia panggil waktu tahrim khas bagi individu tu. Adapun tahrim bagi umum, tahrim umum ni iaitu habis waktu subuh ada waktu tahrim lebih kurang 27 minit. Kan ada dalam kitab yang kita belajar dalam kitab Sulam Subian tu ada. Tok Guru sebut dalam waktu lebih kurang 27 minit ataupun setengah jam waktu tahrim. Habis saja waktu tahrim terus masuk waktu duha. Ya wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung minggu depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'ul 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, insyaAllah kita jumpa lagi seperti biasa besok kita idaman penutup jilid 1. Baik tu. Baik, sama-sama semua. Dan terima kasih kembali kepada semua, terutamanya kepada pihak penganjur kita, gen kawan-kawan kita, gen anak muda kita dan seluruh kawan-kawan yang meraihkan dan mentakzinkan majlis ilmu, majlis muzakarah kita, bukan mengaji, kita just ulang kaji saja. Baik, insya-Allah kita jumpa lagi.